Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, alright. Saya nak tanya kamu, kalau kita ganti kelas hari Rabu boleh tak minggu depan? Malam. Boleh. Tak Boleh. Sebab saya Jumaat tu saya ada hal lah urusan. Lepas tu saya ada program apa semua. Jadi one day tu saya tak boleh lah. Jadi saya nak buat minggu depan hari Rabu malam. Ada siapa tak boleh? Saya tanya dulu siapa yang tak boleh. Ada tak? Okey. Semua setuju? Setuju. Setuju. Ada siapa yang tak setuju? Kalau seorang tak setuju, saya tak boleh lah. Saya nak tanya. Ada siapa yang tak setuju? Ada? Ada siapa tak boleh lah. Bukan dia tak setuju, dia tak boleh. Ada tak? Tak ada Okey. Alright. So minggu depan kelas kita saya buat start pukul 8.30 lah. Kalau pukul 8 tak boleh sebab maghrib lambat. Okay. So kita start 8.30 Rabu depan kelas. So saya akan cover topik 7. Okay, sebab lepas pada tu saya nak buat test sekali lagi. Alright. Lepas rancangan operasi lah. Lepas kita belajar rancangan operasi, kita nak buat test sekali lagi. Okay, alright. So, alright. Before that, saya nak tanya macam mana dengan assignment? Okay? Okay, untuk interview tu sebab tak ada template lagi, betul tak? Tak ada format lagi kan? Jadi tak apa, buat dululah yang untuk interview tu. Dapatkan interview semua, cuma nanti nak masukkan dalam template nanti baru saya beritahu kat kamu. Dalam minggu depan lah. So minggu ni kan hari ni kita kena hantar assignment yang saya kata PKS tu kan, betul tak? Betul tak? Betul. Okay, alright. So sekejap lagi lepas kelas saya nak tengok sekali lalu you punya report sebelum you PDF dan hantar dekat saya. So okay, alright. So hari ni kita nak belajar pasal bab 6. Bab 6 ni pasal apa kita nak belajar? Yundra, kita nak belajar apa pasal bab 6 ni? Definisi PKS. Definisi PKS, lagi? Kepentingan. Okay, lagi? Fungsi pengurusan. Okay. Kemahiran. Okay. Kemahiran pengurus dan juga sistem sokongan perniagaan. Okay, alright. Alright. Okay, hari ni yang Yuren kata tu betul lah. Okay, kita nak belajar tentang PKS, kepentingan PKS, okay. Okay, prestasi yang dikatakan PKS yang berprestasi tinggi. Kita akan belajar PLOC iaitu Planning, Leading, Organizing dengan Controlling. Okay, maksudnya fungsi-fungsi dalam management ni ada 4 peranan dia lah, ada 4 fungsi. Dan kita belajar tahap pengurusan, okay, antara kemahiran yang diperlukan, okay, sebagai seorang pengurus dan sistem sokongan perniagaan. Okay, baik. So, bila bercakap tentang PKS, okay, PKS ni macam saya katakan lah, dia bermula maksudnya keseragaman dari segi definisi pada tahun 2005. So, siapa yang buat keseragaman ni? Kita ada satu badan khas lah yang dipanggil sebagai MPPK ataupun Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan. Yang mana kalau kata bila bersebut tentang definisi PKS ni dia kena seragam. So kementerian, agensi, institusi kewangan ataupun pegawai yang terlibat lah, okay, dalam program ni tadi yang mesti pakai definisi yang telah diseragamkan. Okay. Namun bila terdapat perubahan dalam ekonomi, contohnya dari segi inflasi, okay, ada perubahan dari segi struktur ekonomi, trend perniagaan umpamanya pada tahun 2005, so dia orang buat kajian semula lah terhadap definisi PKS ni. So tahun 2013 kita guna pakai, okay, definisi yang baru. So semua sektor lah
termasuk sektor perkhidmatan, pembuatan, pertanian, pembinaan, pelumbungan dan pengkuarian. So tahun 2013 bulan 7 MPPK dah meluluskan satu definisi baru. So semua orang pakai definisi ni, iaitu kalau kita tengok kita ada dua kriteria. Macam mana kita nak tengok betul ke dia ni PKS? PKS tu adalah perniagaan kecil dan sederhana termasuk mikro lah. Tapi mikro tu maksudnya bila kita boleh tentukan melalui kita nak tahu dia ni kecil ke, perniagaan ni saiz dia kecil ke, saiz sederhana ke, ataupun dia saiz maksudnya besar ataupun mikro. Jadi kita tengok daripada segi dua kriteria. Yang pertama kita tengok dari segi jumlah jualan, dia punya sales dia, sales punya volume ataupun sales punya total sales dia. Yang kedua kita tengok dari segi bilangan pekerja, number of employee yang full time. Sebab tu masa kamu nak buat kamu punya assignment tu tadi, saya suruh tengok dekat bilangan pekerja. Sebab apa? Bilangan pekerja ni lagi mudah. Kalau jumlah jualan agak sukar. Sebab apa? Kadang-kadang dia tak beritahu angka yang tepat. Jadi susah kita nak tahu dia ni betul-betul ke PKS ataupun tidak. Jadi kalau lah ada soalan yang tanya macam mana kita nak tentukan definisi PKS ni, asasnya kita pakai jumlah jualan tahunan ataupun bilangan pekerja sepenuh masa. Kita pakai ATAU. Alright, ATAU. So di sini kalau kita tengok definisi terperinci ni kita tengok dia mikro ke, kecil ke, sederhana ataupun dia maksudnya kalau lebih daripada amount sederhana maksudnya dia besar lah. So kita boleh tengok dari segi kategori ni. Alright, so kalau kita tengok sektor PKS, jumlah jualan dia tak lebih daripada 50 juta pembuatan lah. Kalau untuk pembuatan, dia ada dua je, pembuatan dan perkhidmatan. Di bawah perkhidmatan ni termasuklah sektor-sektor yang lain selain daripada pembuatan lah. So pembuatan dia kena ada 50 juta atau bilangan pekerja dia tak boleh lebih daripada 200 orang. Ataupun kalau perkhidmatan kita ada 20 juta atau bilangan pekerja tak boleh lebih daripada 75 orang. Baik. So ini ni masa tahun 2003. So yang ni definisi yang baru. Yang baru. Which is kalau kita tengok ada kategori dia lah. Kalau yang ni umum kan, kita tak tengok, maksudnya kita tengok tak nampak dengan jelas. Kalau yang bentuk piramid ni lebih jelas. Maksudnya di sini kalau kita tengok bilangan pekerja yang kata PKS tu kecil sederhana, dia mestilah melebihi 5 orang. Maksudnya dari 5 hingga 75. Kalau servis ataupun sektor lain macam pengkuarian, pelombongan, pertanian, dia 5 hingga tak lebih daripada 30. Itu kita bagi kecil. Kita tengok yang mana senang kamu nak define kalau kamu tanya orang. Kalau kamu nak tanya. Kalau kamu tak tanya pun, kamu nak tahu sama ada di PKS ataupun tidak. Mana yang lebih mudah saya nak tanya kamu? Mana yang lebih mudah? Cukri, mana yang lebih mudah? Cukri. Berat tu. Ya. Mana yang lebih mudah nak define? Kalau kita nak tengok dengan mata kasar kita, mana yang lebih mudah? Yang kecil. Yang kecil? Tak, maksud saya bilangan pekerja ke ataupun jualan tahunan? Tengok dari muda, bilangan pekerja lah. Bilangan pekerja. So kalau lah orang cakap saya ni berniaga, syarikat saya ni dia tak kisah dia enterprise ke, sendirian berhad ke, perkongsian ke, kita tengok dari segi bilangan pekerja. Kalau melebihi daripada 5, dia memang PKS lah. Okey, macam mana kita nak tahu dia ni mikro ataupun tidak? Macam mana kita nak tahu? Ada kat sini nama, tadi saya ada nama. Razrin Rohayu. Razrin. Okey. Macam mana kita nak tahu dia ni mikro? Dari segi jualan tahunan dengan bilangan pekerja. Okey, boleh bagi contoh. Contoh perniagaan apa yang you pernah tengok lah, dia ni mikro ni, dia bukan kecil, dia bukan sederhana.
Contoh Kilang keripik. paling mudah yang dia tengok dekat pasar malam. Betul tak? Pasar malam. Betul. Pasal apa? Pekerja tak ramai. Bawah daripada 5 orang. So pasar malam paling mudah kalau kita tengok sektor perkhidmatan. Betul tak? Pasar malam Betul. kita sektor perkhidmatan. Sebab apa? Dia sebenarnya lebih kepada penyediaan makanan je. Alright. Dan dia kalau kita tengok pembuatan pun ada jugalah, macam you buat keripik ataupun contohnya lah kita buat homemade punya cookies kan. Kita, mak kita, adik kita contohnya. Ada 3 orang. Mikro lah tu. Which is jumlah jualan tahunan dia kurang daripada 300,000. So kalau dia melebihi, kalau kita tengok pekerja dia melebihi 200 orang, maksudnya dia ada 201 orang dalam sektor pembuatan, dia adalah syarikat besar. Kalau sektor perkhidmatan lebih daripada 75 orang, maksudnya 76 orang, dia adalah apa? Besar. Alright. So ada 3 kategori kat sini. So sebab tu saya kata kat kamu, masa kamu pergi interview nanti, nanti pula dah pergi interview, tengok daripada sini. Sebab susah sebenarnya masa saya buat kajian tentang PKS ni, dia susah nak bagi tahu berapa jumlah sales yang sebenar. Sebab tu kita ukur pakai bilangan pekerja lagi mudah. Alright. So yang kedua, kita tengok dari segi kepentingan. Apa faedah IKS ni? Ni antara dia lah. Kita boleh tengok sumbangan terhadap usahawan dan masyarakat. Kita boleh tengok dari segi sudut sumbangan kepada negara. So yang pertama kalau kita tengok, sumbangan kepada usahawan dan masyarakat. Wujudkan peluang pekerjaan. Of course bila kita berniaga, kita akan pakai ramai pekerja. So bila kita dapat ramai pekerja, bermaksud kita akan wujudkan banyak peluang pekerjaan. Kita ada pekerja yang tidak mahir, yang tidak kurang mendapat pendidikan contohnya. Jadi mereka ni berpeluang lah untuk bekerja dekat dalam sektor IKS ataupun PKS. Alright. Yang kedua, dari segi memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Contoh, macam orang tempatan lah. Kita boleh buat keripik, barang-barang kita craft tangan. Apalah, tak kisahlah apa sahaja barangan, contohnya dalam sektor pembuatan ke dan sebagainya. Kalau contohnya kita banyak sumber di Malaysia ni kan, betul tak? Kita ada kayu, kita ada mineral kan. Jadi orang masyarakat kita ni contoh macam kayu, kita ada contohlah kayu solid wood. Katalah kita cakap pasal kayu jati, memang kita ada balak. Balak kita ada kita yang ekspor. Ni kita cerita yang untuk pasaran tempatan. Boleh buat perabot dan sebagainya. So harga kita murah. So bila murah bermaksud kita mengurangkan kebergantungan kita kepada barang-barang import. Contoh, katakanlah contohnya, kita ambil lah contoh. Ni memang tak ada lah, ni contoh. Katalah ayam. Ramai orang ternak ayam di Malaysia. Jadi harga ayam akan turun. Disebab apa? Orang tempatan ada barangan sendiri. So contohnya dah ternak ayam. So makan ayam Malaysia, made in Malaysia. So kita kuranglah barang-barang macam ayam tu untuk diimport. Yang menjadikan kita boleh memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. So bila kita kurang bergantung kepada barang import, bermaksud duit tu tak keluar banyak. Sebab apa? Kalau barang tu mahal, syarikat pula, bukan kerajaan, kena bagi subsidi pula. Contoh macam dengan ayam. Bila melepasi harga shilling, kerajaan kena bagi subsidi. Kan? Kena bagi subsidi. Bila bagi subsidi, duit lagi banyak keluar. So banyak. So dengan ada usahawan, boleh wujudkan keperluan. Maksudnya boleh penuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Kita pula ada peluang. Dia bagi pula ahli masyarakat untuk sertai, maksudnya sektor perindustrian. Means that bila you dah bekerja, you tahu selok belok berniaga, kita sendiri pula boleh menceburi dalam bidang tersebut sebab kita dah ada kemahiran, kita ada ilmu. Jadi kita bukannya hanya jadi sebagai seorang pekerja semata-mata, kita juga boleh buka perniagaan baru. So kita buka lagi peluang pada orang lain. So jadi usahawan juga antaranya adalah contohnya kita menggunakan kreativiti.
kan, sebab kita nak mengurus kan, contohnya daripada satu sumber kita keluarkan produk, daripada sumber tu kita keluarkan produk, so menggunakan idea kreatif dan sebagainya, so menyumbanglah kepada pembangunan masyarakat, dan secara tak langsung bila kita sumbang kepada masyarakat, so ekonomi negara akan berkembang, so akan berlaku kemajuan. Kenapa? Kita pakai potensi yang ada pada diri kita. Right, itu kelebihan kita. Kan, sebab nak jadi usahawan ni kena kreatif. Right, next, ini dari segi sumbangan kepada negara. Antaranya boleh tambah pendapatan kepada negara, yang kata menjadi tulang belakang kepada negara, menyumbang kepada peluang pekerjaan, secara tak langsung mengurangkan kadar pengangguran, betul tak? Kan? So bila kita dah and then after that apa lagi? Then bila dapat kekayaan tu, kita boleh bahagikan kekayaan tu, macam contohnya bila negara dapat pendapatan, bermaksudkan PKS ni macam contohnya, dia bagi bila berniaga dapat keuntungan, lepas tu dapat duit yang banyak, kena bayar cukai. Bila dia bayar cukai, government dapat pendapatan contohnya. Bila government dapat pendapatan, it means kita boleh bagi balik duit itu kepada public. Maksudnya boleh mengurangkan jurang pendapatan. Kemudian kita bagi peluang pekerjaan kepada orang yang kurang kemahiran. So kuranglah orang kata ketidakseimbangan tu dari segi pagihan pendapatan. Kita bantu negara. Dan kita bagi training pula kan, sebab PKS ni kan macam contoh dalam sektor pembuatan, dia pakai inovasi, dia pakai teknologi. Of course bila kita ada pekerja, kita hantar pekerja kita pergi ke kursus ataupun mendapatkan kemahiran. So secara tak langsung kita akan belajarlah selok-belok tentang perniagaan, mungkin dari segi aspek pengeluaran, pengurusan, bahagian pengoperasian dan sebagainya. So itu antara sumbangan yang kita boleh bagilah. Then apa lagi? Boleh mengukuhkan struktur asas industri negara. Sebagai contoh, kita tak perlu lagi bergantung kepada barang import. Sebab apa? Dalam negara kita sendiri pun kita dah produce. Kan? So contohnya, and then daripada masa sama kita kukuhkan lagi asas industri kita punya negara tu tadi. Alright. So pengurusan, kita kena belajarlah apa maksud pengurusan. Sebab nak jadi seorang usahawan, kita kena ada juga kemahiran mengurus. Kan? Apa maksud pengurusan lah? Maksudnya management. Alright. So pengurusan ni adalah satu proses sosial dibentuk untuk mendapatkan kerjasama ataupun penyertaan dan pelibatan ahli-ahli dalam organisasi. It means dia ada satu proses sosial. You libatkan ahli, you nak dapatkan kerjasama, you nak dapatkan penyertaan. Tujuan dia apa? Untuk capai matlamat ataupun tujuan dia untuk capai objektif paling berkesan. Maksudnya senang cerita lah, kalau you ada goal you tu you boleh capai. Alright. Itu kata Drucker. Yuki kata apa? Pengurusan ni adalah tentang kestabilan, berorientasikan kestabilan. Maksudnya ajak individu buat sesuatu yang lebih berkesan. Alright. So dari segi pengurusan pula, of course dia mesti cekap dan berkesan. Apa maksud cekap dan berkesan? Kalau kita buat satu aktiviti tu, pernah dengar tak perkataan efektif dan efisien? Pernah dengar tak perkataan tu? Pernah dengar tak perkataan tu? Pernah. Apa maksud efektif? Berkesan. Berkesan. Apa maksud efisien? Apa maksud efisien? Ya, cekap. So selalu kita guna, kita buat satu kerja kena efektif dan efisien. Apa tu efektif dan efisien? Inilah perkataan dia ni. Bila kita buat satu kerja kena cekap. Cekap maksudnya mahir. Berkesan maksudnya hasil yang baik. Siapa yang nak melakukan proses pengurusan ni? Manusia lah. Manusia itu buat apa? Buat aktiviti. Melibatkan siapa? Individu dan kumpulan. Alright, individu dan kumpulan. So biasanya kalau pengurusan, bila kita sebut tentang pengurusan, tentang management, of course kena ada leader. Leader ni lah yang bertanggungjawab untuk melakukan tugas-tugas di dalam organisasi. Alright. So siapa tu pengurus? Pengurus tu maksudnya leader lah, orang yang nak menggerakkan matlamat. Apa yang dia guna? Dia guna manusia. Sebab apa? Untuk bantu dia capai matlamat. Dia guna apa lagi? Wang. Kan? Of course lah, kalau tak ada wang macam mana? Dia guna sumber. So pengurus ni dia mesti ada bakat. Bakat sebagai seorang leader lah.
dia ada ability, okey, dia ada kemampuan, dia ada kebolehan, dia ada kemahiran sebagai apa? Seorang leader. Sebab apa? Nak jadi seorang pengurus ni dia kena jadi ketua, dia kena jadi pemimpin. Barulah dia boleh menggerakkan manusia, wang, sumber. Sebab tu kalau kamu tengok, siapakah pemimpin dalam keluarga kita? Saya nak tanya kamu. Siapa pemimpin dalam keluarga kita? Ayah. Biasanya ayah. Ayah ni kena ada leadership tak? Kena ada tak leadership? Ya. Kena. Kenapa ayah kena ada leadership? Kalau kamu lah, kenapa ayah kena ada leadership? Orang lelaki. Saya nak tanya, Daniel. Dia boleh bimbing. Supaya dia boleh bimbing. Okey. Bimbing macam mana tu? Bimbing yang macam mana? Bagilah contoh sikit. Bimbing anak menjadi anak soleh. Jadi anak yang soleh. Okey, tu satu. Yang kedua, okey, bimbing tu tadi dia begini, kan? Kita nak keluarga kita berjaya, betul tak? Betul tak? Kita nak keluarga kita berjaya, betul tak? So kalau berjaya ni, kita kena ada matlamat, betul tak? Tapi kalau pemimpin ni sendiri, dia tak tahu apa matlamat, boleh berjaya ke tak? Tidak. Boleh tak? Tak boleh berjaya. Sebab tu dia kena pastikan dia ada kebolehan nak mengurus. Dia mesti ada kemampuan nak mengurus. Okay, dia mesti ada bakat untuk mengurus. Sebab tu yang kata leader tu tadi bukan dia born to be leader, tak ada. Dia mesti ada sesuatu yang boleh digilap. Sebab tu kata bakat. Bakat ni kan dia anugerah. Kadang bakat ni dia boleh digilap. Alright, baik. So pengurus juga, orang yang boleh buat tugas, laksanakan tugas. Dia ada prinsip, okay, dia boleh laksanakan perintah yang telah ditetapkan. Okay, pengurus ni dia mesti boleh buat keputusan. Maksudnya boleh buat dasar, boleh mengurus. Maksudnya boleh buat keputusan. Dan dia juga mestilah seorang yang boleh melakukan aktiviti. Apa tujuan dia? Capai objektif organisasi. Capai objektif apa yang dia nak pimpin. So dia juga mesti merancang dari segi masa depan organisasi. Sebab tu nak jadi seorang pengurus ni tadi dia adalah kriteria dia macam saya katakan tadi lah. Alright? Baik. So kalau kita tengok di sini, ini antara biasanya lah orang kata kemahiran lah yang perlu ya. Contohnya dia kena boleh bekerja dalam satu pasukan. Dia mesti ada ilmu. Dia mesti boleh buat strategi. Dia mesti ada kawalan kendiri. Dia boleh merancang dan mentadbir. Dan yang paling penting seorang leader dia kena ada good communication skill. Kan? So kalau kamu tengok contoh contoh saya ambil satu contoh. Komunikasi ni sebenarnya saya ambil dah banyak-banyak saya ambil komunikasi. Kenapa komunikasi ni penting? Saya nak tanya kamu lah. Kalau kamu lah contohnya bekerja dalam satu pasukan, kamu ada ketua. Kenapa ketua ni kena ada kemahiran komunikasi yang baik? Kenapa? Siapa nak cuba? Supaya dia boleh guide yang bawah-bawah dia tu buat kerja. Okey, maksudnya supaya dia tahu bagaimana nak menguruskan kalaulah contohnya maklumat untuk sampai kepada orang bawahan, betul tak? Komunikasi ni dia ada atas ke bawah, bawah ke atas dan mendatar. Betul tak? Betul tak? Okey, apa maksud komunikasi atas ke bawah? Atas ke bawah. Kalau kamulah, apa berbentuk apa? Biasanya berbentuk apa? Kalau komunikasi daripada atas turun ke bawah. Berbentuk apa? Arahan, betul tak? Arahan kan? Ya. Okey. Kalau bawah ke atas dia berbentuk apa? Cadangan. Betul tak? Okey. Atas ke bawah bermaksud daripada pihak pengurusan kepada pihak pekerja. Biasanya dia akan turunkan authority, betul tak? Arahan, betul tak?
Tapi kalau daripada bawah ke atas, maksudnya cadangan daripada orang bawah kepada orang atas, betul tak? So sebab tu kita kena ada kemahiran. Okay, kalau lateral, maksudnya mendatar, yang tu sesama rakan sekerja ataupun orang kata sama status. Contohnya exec dengan exec, senior exec dengan senior exec. Okay, level managerial lain, betul tak? So sebagai seorang pengurus, dia kena ada kemahiran tu, a good communication. Okay, dalam komunikasi ni dah banyak, as a good listener, betul tak? Kena jadi pendengar yang baik, betul tak? Kemahiran mengurus contohnya kan, dari segi apa? Konflik kan, kalau komunikasi ni tak baik, bermaksud macam mana dia nak menguruskan konflik? Okay, dalam kalangan kita, dalam kalangan contohnya pekerja, okay, dalam kalangan jabatan contohnya, dalam kalangan pengurus. Ini antara skill-skill yang you perlu. Sebab tu dalam banyak-banyak sebenarnya semua penting, tetapi komunikasi ni merupakan asas lah. Alright, baik. So sumber, okay. Kan kita tahu pengurus ni dia nak menguruskan orang kata organisasi. Dalam organisasi ni ada misi dengan visi yang nak dicapai. Okay, tetapi dia tak boleh buat seorang-seorang. Dia kena bekerja dalam kumpulan. So maksudnya kalau dia mengurus, dia bukan hanya mengurus wang, dia bukan mengurus material, dia bukan mengurus mesin, dia mengurus manusia. Sebab tu manusia ni di bawah kategori sumber. Sumber ni kalau dalam organisasi ada manusia, ada raw material, ada asset, ada non-asset, okay, ada method dan sebagainya lah. Alright, okay, baik. So ni peranan pengurus. Okay, kalau kita tengok, bila kita sebut tentang pengurus, dia merupakan lambang kuasa. Apa maksud lambang kuasa? Kalau kamu tengok, apa maksud lambang kuasa? Maksudnya, dia boleh memberi arahan. Betul tak? Contoh, saya ambil satu contoh. Kalau dalam kelas kita, siapa pengurus? Kalau dalam kelas kita ni, kelas asas kekusanan, siapa pengurus? Doktor. Ya, kenapa kamu kata saya? Sebab doktor memberi arahan Arahan untuk apa? untuk kelas bila, tugasan apa. Ya, bila nak kena hantar, kan? Saya menilai, saya menyemak, betul tak? Di mana nak hantar, kan? Bila nak kena buat assignment. Di sini kamu boleh tengok authority, kuasa. Dia kata peranan kuasa. Saya juga adalah ketua perhubungan, betul tak? Kenapa saya sebagai ketua perhubungan? Kenapa? Kenapa saya sebagai ketua perhubungan? Mashni, kenapa saya sebagai ketua perhubungan? Mashni? Okay, Zuhair. Okay, kenapa saya dikira sebagai ketua perhubungan? Sebab apa? Okay, sebab apa? Tak tahu. Takkan tak ada idea langsung. Okay, kita ada berapa kumpulan dalam asas kesewanan? 3 kumpulan. Okay, ini dalam kumpulan kita. Kalau dengan kumpulan-kumpulan lain, kita ada berapa grup? Alright, katakanlah sampai G contoh. Jadi, maklumat yang saya dapat, saya kena salurkan kepada kamu, betul tak? Kena sama, betul tak? Dari segi bentuk laporan, pemberian markah dan sebagainya. Dan saya juga sebagai orang yang menyebarkan maklumat. Dahlah saya memberi maklumat, saya menyebarkan maklumat. So kamu tengoklah, inilah peranan pengurus. Okay? Alright, so dari segi dan kalau kita tengok ni banyak lagi lah peranan dia sebagai jurucakap. Okay, contoh saya nak tanya, kalau di universiti, okay, kita nak tengok siapa yang paling tinggi. Saya nak ambil contoh, siapa yang paling tinggi? Kalau di UPSI, siapa yang paling tinggi? Apa jawatan yang paling tinggi?
Chancellor. Chancellor. Naib Chancellor kan? Okay, baik. Naib Chancellor lah kalau di universiti kan, VC. Vice President, betul lah, Vice Chancellor. Okay, Naib Chancellor, VC. Alright. So Naib Chancellor, dia merupakan juru cakap pada organisasi kita, UPSI. Betul tak? Kan? Kata contohnya, UPSI nak buat contohnya lah program. Semuanya daripada VC. Sebab dia menjadi ketua kepada organisasi, dia menjadi juru cakap kepada organisasi. Dan pengurus juga adalah sebagai seorang usahawan seandainya dia merupakan pemilik. Kan? Macam kita sembang. Kan? Macam kita bersembang. Macam kita pernah belajar dulu. Contohnya usahawan. Usahawan kadang-kadang dia bukan hanya sebagai tuan empunya, tapi dia juga sebagai seorang pengurus. So ini adalah peranan-peranan yang dimainkan sebagai seorang pengurus dalam konteks usahawan. Alright, baik. Dan kalau kita tengok di sini, apa fungsi pengurus? Kalau Henry Fayol, dia kata bukan setakat planning, organizing, directing, coordinating dan controlling. Henry Fayol dia kata, tapi Gulick dengan Erwick dia kata kita ada lagi, contohnya ada bahagian budgeting. Kan, buat bajet. Apa lagi? Kita ada staffing. Menggunakan staff ataupun kita buat penjadualan staff kita. And then kita ada reporting. Ada tambahan lagi. Kalau kita tengok, kalau kat sini ada 5, kalau dekat sini ada 7. Alright, so peranan sebenarnya fungsi ni tadi kadang-kadang kalau kita tengok dari segi skop yang kecil, memang kita hanya planning, organizing, directing, ataupun kita panggil leading lah, controlling, coordinating. Tetapi sebenarnya kita ada lagi kerja-kerja yang kita tak nampak. Alright, baik. So fungsi asas sebenarnya sebagai seorang pengurus ni, kita bukan hanya merancang, kita mengelola, organizing, kita organize, kita menyusun, kita organisasikan, kita lead, kita pimpin dan kita control, mengawal. Alright. Dan kalau kita tengok apa yang kita rancang, of course lah kita rancang dari segi nak dapatkan objektif. Macam kamu lah, kamu bina kumpulan kamu kan. Satu kumpulan ada 10 orang, kamu ada ketua. So apa matlamat kamu? Matlamat kamu contohnya ketua kata kita kena berniaga lebih daripada RM101 untuk apa assignment kita yang jualan tu. So kita kena tetapkanlah matlamat kita. Yang kedua, kita kena tentukan strategi. Bagaimana nak capai strategi. Buat keedahan online, offline. Kalau offline tu COD, kan jual dekat kawan-kawan. And then you sebarkan dekat WhatsApp. You letak dekat IG, mungkin you buka akaun TikTok. Then you buat apa? You cari analisis maklumat. Supaya apa? Contohnya lah kita nak jual satu produk ni, kita nak tengok ada tak kompetitor kita? Ada tak pesaing kita? Kalau pesaing kita contohnya dia jual donat Jeko, kita nak jual donat bukan Jeko, yang lain punya. Contoh, apa kelebihan produk yang kita kena ada? Apa yang lebih kita daripada kita punya kompetitor? Dan kita juga kena tahu tugas apa yang kita kena jalankan untuk capai matlamat. Itu maksudnya dari segi mengurus, dari segi dalam konteks planning. Baik, so kalau lah macam contohnya, macam saya kata tadi, kita nak merancang mesti kena berkesan. Sebab apa? Kena melibatkan, kalau kita buat keputusan, nak tengok apa strategi apa yang kita nak guna, sumber apa yang kita nak pakai. Macam kamu lah sumber kamu ada apa? Tenaga, kan? Maksudnya tenaga daripada apa? Manusia, ahli kumpulan kamu. Apa tu sumber mungkin dari segi kewangan, ialah nak beli contohnya permulaan stok dan sebagainya. Mungkin sumber juga kita nak gunakan untuk pengiklanan. Sumber juga kita kena guna contohnya untuk dari segi apa? COD, kenderaan, logistik dan sebagainya. And then you kena buat penjadualan kalau you tengok, betul tak? A ni buat apa, B buat apa, C buat apa. Kita kena buat penjadualan supaya matlamat kita tercapai. Dan kita juga kena buat sistem kawalan supaya apa? Kalau apa yang kita rancang, apa yang kita fikirkan kita dah laksanakan, tetapi tersasar daripada kita punya matlamat, kita ada alternative plan. So kita kena control. Kan? Contoh,
Bila kita tengok sel kita tak bergerak lah contohnya, macam mana kita nak buat? Oh, strategi yang kita buat ni salah. Contohnya, okey kita tukar strategi lain pula. Contoh. So sebab tu kena ada control. Ini merupakan orang kata kaedah lah ataupun tips bagaimana kita nak merancang secara berkesan. Okey, baik. Bila sebut tentang kita nak buat perancangan, mesti ada step. Apa step dia? First, kita kena pilih matlamat kita. Contoh matlamat kamu, contohlah, macam contoh, katalah kamu ambil kursus asas keusahawanan. Matlamat kamu adalah untuk dapatkan A. Betul tak? Dalam subjek ni. Then apa yang kamu buat? Kalau macam dalam kes ni membentuk program. So macam contohnya, kalau kita nak buat jualan, kita ambil, ini kita keluar sikit dari konteks belajar. Jualan. Katalah kita nak dapat 1,000 peniaga. Contohnya dalam bulan Ramadan. Okay, matlamat kita. So kita kena buatlah program. Macam mana nak dapat 1,000 ni contohnya. Okay, so kita kena develop lah kita punya program. Oh, contohnya buat jualan Ramadan. Lepas tu ada apa? Promosi. Lepas tu ada combo. Kemudian you buat juga you taja program ke contohnya nak bagi orang kenal produk you. Contoh, alright? Itu antara bentuk-bentuk program untuk capai matlamat you tadi. Kemudian kena ada apa? Siapa yang nak jalankan benda tu? Maksudnya manusia dan masa. Mesti of course kena ada jangka masa waktu. Kita tahu kita nak dapat contohnya keuntungan nak pakai untuk raya. Contohnya 1,000 contoh. So kita ada masa berapa hari lagi ni untuk nak dapat 1,000. So kena ambil kira lah cuti dan sebagainya. Siapa yang akan masuk bekerja, siapa yang nak bercuti Sabtu Ahad. So maksud tu saya kata maksudnya adalah manusia dan masa ni merupakan perkara yang penting dalam kita membuat perancangan. Dan yang keempat, kena tengok sumber manusia tu tadilah dan juga jangka masa. Sebab apa? Mereka ni lah yang akan mencapai objektif yang kita dah rancang. Dan objektif yang kita rancang tu of course dalam masa yang realistik. Boleh capai, realistik. Dan dari segi masa pun orang cakap tak adalah kerja sampai 24 jam. Alright, itu antara langkah-langkah yang kita kena buat dalam perancangan. Baik. So dalam aktiviti kita merancang, maksudnya merancang, apa tujuan dia? Untuk tentukan aliran tindakan. Sebab tu kita rancang. Kan, sebelum kita plan dulu, tak buat lagi, kita plan dulu. Plan ni maksudnya kita tentukan apakah tindakan yang kita akan lakukan. Antara aktiviti yang kita buat unjuran ni maksudnya you buat forecasting, you estimate, you agak-agak siapa nak beli ni, kat mana pasaran kita ni, apa objektif kita, apa strategi kita, apa program kita, apa yang kita perlukan, macam mana kita nak buat prosedur dan apakah penggubalan dasar kita. Ini dalam arti kata proses mengurus dalam aktiviti perancangan. Baik. Dan kita mengelola, kita organize. Organize ni kita boleh kira macam kita susun pun boleh juga. Susun, kita apa lagi kita organisasikan, kita kelola lah maksudnya. So macam mana kita nak dapat dari segi kemudahan, contohnya staff, bahan mentah dan lain-lain. So kita nak tentukan juga kerja apa yang kita buat ni supaya maksudnya rangka kerja yang cekap melalui proses penentuan kerja ataupun pembahagian tugas. So kita bahagikan kumpulan kerja ni dalam bentuk susunan dan struktur yang tertentu lah. Dan kalau kita tengok juga kita kena ada mekanisme, maksudnya struktur, kaedah lah. Dan akhir sekali kita kena beritahu dekat staff apa yang kita ada. Maksudnya kita kena wawarkan sumber yang kita ada. Dan sumber tu tadi sama ada memang dah ada ataupun kita kena cari. Baik. So antara aktiviti yang terlibat, yang inilah matlamat dia untuk susun, kaitkan tugas, untuk apa? Capai objektif. Kemudian kita pilih dan tetapkan sumber manusia yang berkelayakan. Maksudnya macam ni. Kalau macam dengan kamu, kita ambil dalam satu kumpulan, kan kalau kamu nak buat, katalah nak dapatkan RM1,000, kamu letaklah contohnya, yang ni bahagian unit promosi, yang ni bahagian unit operasi, yang ni bahagian kewangan, yang ni bahagian contohnya pentadbiran. Itulah maksudnya you mengelola, you susun tugas-tugas tu tadi. You tentukan A duduk dekat bahagian bendahari, B duduk dekat bahagian contohnya admin, C contohnya bahagian promosi. You dah tetapkan berdasarkan apa? Kelayakan dia.
Dan kalau kita tengok ni aktiviti dia tubuh struktur, letakkan hubungan, wujudkan deskripsi tugas, okey, tentukan sumber manusia, okey, kita buat orientasi kan untuk berkenalan dan kita tahu fungsi kita antara satu sama lain. So kalau kita tak tahu tentang sesuatu kemahiran, kita hantar pergi latihan, okey, dan juga kita buat pembangunan kerjaya. Alright, next adalah kita leading. Leading means that kita pimpin. Kan kita belajar PLOC. Ni P dah belajar, plan dah. O, organizing dah. And then L, leading, pimpin. Okay. Pimpin ni kita nak menggerakkan. Kan. Kita jadi seorang leader, apa tugas kita? Bagi gerak lah. Supaya apa? Ahli kumpulan kita ni bekerja. Macam saya katakan tadi, bergerak ni mestilah kita kena keluarkan arahan, kita kena bagi panduan, kita kena mendorong, kita bagi bimbingan, kita bagi motivasi, kita bagi tunjuk ajar, yang mana dia melibatkan jangka waktu dan juga kos. Dia melibatkan dari segi matlamat. Kan? So sebab tu orang yang nak memimpin ni tadi, dia mesti ada inisiatif lah, dia kena fikirkan, kena buat satu usaha untuk menggerakkan dia punya sumber manusia tu tadi. Alright, so dalam aktiviti memimpin, antaranya adalah kita buat apa? Urus konflik, kan? Macam saya katakan tadi. Sebab kita ni bukan yang sama. Adik-beradik sama kita pun ada yang tak sefahaman, apatah lagi dalam satu organisasi yang berlainan latar belakang, tambah-tambah berlainan jantina, berlainan contohnya dari segi tahap pendidikan, kan? So dari segi motivasi pun berbeza-beza, dari segi perbezaan tugas, penurunan kuasa dan sebagainya. Apa tujuan dia? Untuk hasilkan tindakan bagi capai objektif yang kita nak. Alright? Itu memimpin. Baik, so kalau mengawal, kontrol. Kontrol ni you nak buat kawalan. Kawalan supaya yang pertama kalau ada langkah-langkah yang tak betul, so kita akan memperbetulkan semula. Kita nak buat penilaian terhadap prestasi, contohnya staff kita ataupun prestasi kewangan, baru controlling. You nak tengok proses pelaksanaan tu ikut tak seperti apa yang kita rancangkan. Kalau tak rancang, so that's why kita kena buat controlling. Dan kita buat sedikit pemerhatian dan juga cerapan, dan dalam pada masa yang sama kita buat penilaian secara berperingkat untuk apa pelaksanaan perancangan itu tadilah. Baik. So antara aktiviti yang terlibat, contohnya kalau kita control, it means kita nak tentukan kemajuan ke arah objektif yang kita nak capai ataupun objektif yang kita dah rancang. Antaranya adalah kita buat sistem ganjaran, betul tak? Sebab bila kita menilai staff kita, kalau dia bagus, efisien, buat kerja cekap, kita suruh dia buat A, dia buat sampai Z dah. So kita sediakan sistem ganjaran. Ganjaran ni reward. Dia dalam bentuk kewangan pun boleh, bukan kewangan pun ada. Alright. Baik, kemudian katalah sesuatu tindakan yang dibuat tu contohnya salah. Jadi kita kena ada aktiviti pembetulan. Kemudian kita kena ada juga aktiviti mengukur pencapaian organisasi. Betul ke kita ni dah capai dah apa yang kita dah tetapkan? Ini kita kena letakkan satu standard yang kita panggil piawaian terhadap prestasi kita, dan dalam pada masa yang sama ada mekanisme maklum balas. Manakala mekanisme maklum balas ni supaya apa? Kita boleh tambah baik. Kan? Sepatutnya kita buat tindakan kita A, tapi A ni sebenarnya bagus, tapi sebenarnya B ni lebih efisien lagi. Kalau kita buat mungkin hasil dia lebih baik lagi. That's why kita ada mekanisme maklum balas, which is kita kena report dekat kita punya leader kita. Alright, so dalam aktiviti mengawal ni tadi ada aktiviti yang saya dah nyatakan. Alright, baik. So tahap pengurusan, ni kita adalah kita ada strategi, kita ada taktikal, kita ada operasi. So kalau yang ni operasi ni bahagian bawahan lah, dia lebih kepada penyeliaan dan sebagainya lah. Kalau tengahan ni dia lebih kepada taktikal, atas ni eksekutif ni, yang ni CEO, general manager, ini pengurusan atasan lah. Mereka ni lebih kepada nak melaksanakan strategi. Taktikal ni dia lebih kepada kemahiran lah maksudnya. Bawahan ni lebih kepada pengoperasian. Baik. So kalau kita tengok kat sini, kalau dari segi carta organisasi sini, kita pergi kepada sini lah. Kalau atas ni pengurus besar lah. Which is ni strategi lah. Kalau
tengahan ni di bahagian taktikal dan di bawah ni adalah bahagian operasi. Alright, ni contoh-contoh organisasi. Okay, alright. Dan kalau kita tengok, ini antara prinsip-prinsip asas pengurusan, which is maksudnya selain daripada yang kita bincangkan tadi, antara perkara-perkara yang lain yang terlibat dalam aspek pengurusan adalah work delegation, pembahagian tugas. Kan, kita bahagi-bahagikan tugas. Dan kita ada bahagian authority dan tanggungjawab, maksudnya dari segi deskripsi kerja, peranan kita, apa yang kita mainkan dalam kita punya organisasi. Kena ada lah disiplin, kena ada. Disiplin ni fungsi lah, maksudnya contoh, katakanlah contohnya kita duduk jabatan perakaunan, apa yang kita kena buat. Kalau kita duduk unit perbendaharaan, apa yang kita kena buat. Kalau kita duduk dekat HR, apa peranan kita, itu kita panggil disiplin. Maksudnya fungsi sesuatu jabatan. Kemudian dari segi keseragaman arahan, pun terlibat dalam pengurusan. Dari segi matlamat ataupun hala tuju, dan of course kita bagi tahu kepentingan umum sebenarnya kita nak capai berbanding kepentingan individu. Sebab tu kalau kita tengok dalam organisasi, kalau ada seorang dua yang tak bersetuju, kita tak kira. Kita kira kepentingan umum, kebaikan semua orang dalam satu organisasi berbanding kepentingan individu sahaja. Alright, baik. Next, bila kita sebut tentang, selain pada tu, kita sebut tentang imbuhan. Imbuhan ni dia berkaitan tentang gaji, insentif, mungkin ada hadiah, ataupun ganjaran dan sebagainya. Bila kita sebut tentang pemusatan, yang ini lebih daripada kuasa lah, tempat ataupun tempat bagaimana kita nak report orang kata apa, sesuatu orang kata maklumat ataupun tempat lah kita nak bagi laporan. Kalau sentral maklumat ni, pusat ni bermaksud ada ruang ataupun kuasa dalam bentuk pemusatan lah. Macam contohnya dia ada dalam bentuk pembahagian authority ni, sebenarnya dia ada dalam bentuk contohnya by negeri ada, dalam bentuk jabatan ada, ataupun dalam bentuk, maksudnya kita dia ada dalam bentuk region. Region ni maksudnya wilayah, berdasarkan wilayah ataupun negeri ataupun terus ke ibu pejabat. Itu dari segi kuasa lah. Dan kalau kita tengok di sini, kita juga melibatkan dari segi apa, seniority kan, maksudnya berapa jangka masa, contohnya untuk kita pegang, untuk kita duduk satu jawatan tu berapa lama, untuk berlaku kenaikan pangkat dan sebagainya. Alright, baik. So ini merupakan kemahiran-kemahiran yang perlulah, dan kemahiran-kemahiran ini sangat penting supaya kita tahulah antara kemahiran am yang kita kena ada, kemahiran konseptual, kemahiran perhubungan dengan manusia, maksudnya konseptual ni kemahiran umum lah. Maksudnya kemahiran asas bagi seorang manusia kita kena ada lah. Kemahiran perhubungan manusia ini sesama manusia. Teknikal ni lebih kepada pengetahuan, politikal ni lebih kepada untuk kestabilan dalam satu organisasi. Baik. So kalau yang spesifik ini lebih kepada kawalan organisasi, kita nak selaraskan organisasi, kita nak macam mana kita nak kendalikan maklumat, kemudian macam mana kita nak kembangkan organisasi, macam mana kita nak urus konflik. Ni pun kita kena tahulah, ini antara kemahiran yang perlu sebagai seorang pengurus dan juga kemahiran menyelesaikan masalah. Alright, baik. Dan bila kita cakap tentang sistem sokongan perniagaan, yang ini lebih kepada bentuk bantuan ataupun kemudahan yang kerajaan bagi untuk bantu usahawan. Dalam orang kata di Malaysia, kalau kita tengok di Malaysia, ada 5 jenis bantuan yang kita bagi. Yang pertama, bimbingan dan latihan. Yang ni lebih pada kemahiran lah. Kalau kamu tengok yang bagi contohnya macam contohlah kita boleh pergi belajar dekat IKBN, Institut Kemahiran Belia dan Negara kan. Ataupun kalau kita tengok sijil yang bagi kemahiran vocational kan, yang ada SKB 1, SKB 2, itu semua bentuk bantuan yang dibagi. Prasarana ni dari segi kemudahan, dia bagi mesin, dia bagi tempat, contohnya kan usahawan ni baru, so dia tak ada tempat untuk nak berniaga. Macam Mara kedai Mara, kalau kamu tengok satu kedai, shop kedai, saya pernah tanya sewa bulanan RM50 je sebulan. Sebab tu kalau orang dapat kedai Mara, kadang orang tak bagi kat tempat lain.
Sebab you berniaga ke tak berniaga ke, you hanya bayar RM50. Dia bagi kemudahan prasarana. Okey, ada yang bagi dari segi apa, macam saya katakan tadi lah, mesin, ada yang bagi bangunan, okey, ada yang bagi kenderaan. Okay, contohnya untuk OKU, dia bagi kenderaan dan sebagainya lah. Kemudian dia bagi juga untuk buat penyelidikan. Contoh kalau kita ada produk, okey, dia bagi contohnya orang yang boleh bekerjasama dengan kita, contohnya mungkin universiti ataupun agensi kerajaan yang boleh buat penyelidikan untuk bantu kita lah. Kemudian dia bagi dari segi kewangan, ini bentuk pinjaman dah. Dan juga insentif ni maksudnya galakkan lah, contohnya katalah kita dapat berjaya, okay, macam contohnya produce berapa, so dia bagi hadiah dan sebagainya. So kita boleh tengok ni sistem sokongan ni tadi banyak. Okay, antaranya macam contohnya MARA, Tekun, okay, SME itu sendiri, okay, apa lagi? Amanah Ikhtiar, lagi apa lagi yang kamu tahu? Agensi kerajaan yang bagi bantuan ni, antara salah satu. Lagi apa lagi yang kamu tahu? Agro apa tu? Untuk pertanian. Agro untuk pertanian. Agro apa? Agrobank. Agrobank. Okey, yang tu bank lah. Okey, yang bagi kemudahan pinjaman untuk pertanian. Ini kita ambil agensi yang kerajaan. You pernah dengar Tekun, apa ni, Amanah Ikhtiar, saya cakap tadi. MARA. Okey, MARA. Tu macam contohnya, you pernah dengar KEMAS? Pernah dengar? KEMAS, bawah Kementerian Pembangunan Wanita. Kan? So dia bantu usahawan wanita. Dia bagi apa? Kalau you contohnya minat menjahit, dia buka kelas menjahit. Dia bagi kemahiran yang tu. Okay, alright. So banyaklah agensi kerajaan. Okay, alright. Dan kalau kita tengok di sini, okay, pengurus kalau kita tengok secara kesimpulannya, of course, dia mesti menggerakkan manusia tu, diguna manusia, guna sumber lah senang kita, diguna sumber. Okay, sama ada bentuk kewangan ke, bukan kewangan ke tadi, tujuan dia untuk capai matlamat organisasi. Alright, of course, pengurus ni kena ada bakat, kena ada kebolehan, kena ada kemahiran, kena ada kemampuan. Dan pengurus ni tadi, dia mesti boleh laksanakan tugas berdasarkan kepada perintah yang telah ditetapkan. Okay, dia kena laksanakan dasar, dia mesti buat dasar dan dia boleh buat keputusan. Baik, dan dalam pada masa yang sama, dia kena laksanakan aktiviti untuk capai objektif dan dia kena rancang dari segi kejayaan masa hadapan organisasi. Okay, alright. So ini kita akan belajar, hari ini itu je yang kita akan belajar. So secara asas, okay, kalau you ada buku, boleh rujuk buku dan sebagainya. Dan okay, topik PKS ni memang adalah okay, dalam saya punya soalan. Alright, untuk item kali kedua. Alright, so itu saja untuk hari ini. So saya nak anda share dengan saya, alright, berkaitan apa yang you dah buat. Okay, bulan 1 sebelum nak submit dekat saya. Sekejap, saya present. Okay, yalah, line tak berapa okey sikit sebab hujan. Sini pun hujan, tanya malam hujan. Nampak Okay. tak? Okay, nampak. Besarkan sikit boleh tak? Okey dah tu? Besar ni. Besar sikit. Okay. Okay, turunkan. Alright. Okay. 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 Okay lagi. Okay. Okay. Alright, turunkan. Okay lagi. Okay.
Alright. Okay. Okay lagi. Okay. Okay, alright. Okay. Alright. Okay. Alright. Ada gambar? Alright. Okay lagi. Okay, alright. Gambar company dia tak ada? Ni tempat tapak dia lah. Tak, gambar company tak ada. Tak ada eh? Okay, alright. Thank you. Boleh proceed dan boleh hantar dah dekat My Guru. Okay. Okay, alright. Okay, next. Thank you, Doktor. Okay. Syukri. Syukri, Ya, dalam pada masa yang sama, you letak dekat WhatsApp yang dah PDF. hantar personal. Hantar kat dalam grup. Okay. Okay, dekat My Guru pun letak, dekat WhatsApp pun letak. Tulis kumpulan 1. Lepas Okay. tu tulis nama ahli sekali Okay. Alright. Lepas tu masukkan dalam dia PDF file tu okay, masukkan nama ahli sekali dengan nombor matrik lah, macam yang you buat BMC tu. Maksudnya kan ada bagi dekat saya itu senarai nama kan. Cuma insertkan masuk PDF file saja. Copy balik masukkan PDF file. Okay, Ini susun. ada dua file lah. Dua PDF. Bukan 2 file lah, 2 kali hantar lah. Contoh macam ni. Okay, saya hantar balik Ni senarai nama bulan 1. Okay, bulan 2 saya hantar balik, saya forward balik kat group. So nanti di bawah dia, you letak PDF file. Boleh? Boleh. Copy balik lah. Okay, ni kan saya dah masukkan. Okay, ni senarai nama kan, bulan 1. Okay, bulan 2 saya dah letak, bulan 3. Lepas tu di bawah tu letak file dia lah. Okay, alright. Thank you. Jangan lupa dekat apa nama My Guru pun letak, tapi wakil sajalah. Okay, Doktor. Baik, terima kasih. Okay. Alright, next. Okay, tunggu bawah. Lagi. Kejap, naik jap. Okay, alright, tunggu bawah. Okay, lagi. Okay, alright. Submit, boleh submit dah ni. Okay, untuk interview, you buat saja dulu artikel. Okay, nanti template saya tanya dengan kita punya apa nama? Lupa saya, dengan kita punya ni kita punya coordinator. Alright, buat dulu artikel. Kan, sebab itu dah dengar ceramah semua dah kan. Buat satu artikel. Okay, nanti baru kita akan bagi template. Okay, baik. Cuma nanti kamu masukkan je dalam template tu nanti. Alright, terima kasih. Next, bulan 3. Doktor nak tanya, Ya. format spacing berapa? Yang untuk mana? Untuk essay, format spacing dia. Esei yang mana tu? Untuk interview ke? Laporan. Saya nak 1.5. 1.5, okey. Kenapa? You all tak siap pergi ke? Tak, saya kumpulan 2 tadi. Okay. Alright. Okay, next.
Okay, untuk attendance ni, dia punya sistem dia lambat tau. So you all tak payah tulis kata saya buat manual ke apa, tak apa. Nanti saya akan update. Saya tahu kamu semua hadir, saya tengok. Tapi masalahnya dia tak update. Dia takat 25 hari bulan 2 je. Dia punya apa nama? Ni dia. Apa nama? Tarikh dia. So tak payah tulis kata you hadir apa semua. Saya tahu you hadir. Bila you hadir nanti saya akan update. Faham tak? Faham tak? Faham. Okay. Jangan risau. Okay, ada student yang tulis kata dia datang. Ya, saya faham. Tapi saya tak boleh nak update sebab 2-3 seminggu yang lepas memang tak boleh masuk sistem attendance. Alright? Okay. Okay, next. Mana? Bulan 3. Tu baru bulan 2. Bulan 3. Okay, bulletin ni jangan tunggu Bulletin ni dah kena buat dah. Okay, bila saya kata nanti masuk dalam template, masuk dalam template je. Alright. Okay, format saya dah bagi dah kan untuk bulletin kan. Sama dengan report. Okay. Alhamdulillah. Ni plan dan lokasi ni letakkan sikit dia punya border dia. Aimi. Nanti letak border kejap lagi. Okay, tak apa. Letak dah dekat tapak My Guru, PDF kan Okay, baik. So untuk minggu depan, okay, jangan lupa Okay, di samping tu juga kita minggu sekarang minggu yang ke-8, betul tak? So ada 2 minggu lagi untuk berniaga. Okay, make sure bagi dapat apa yang sepatutnya lah. Okay, nanti contoh report saya akan bagi. Contoh je report. Format tak boleh ikut lagi lah sebab format tu semua kena minta dekat kita punya apa nama penyelaras. Okay, saya akan bagi contoh report lah yang agak baik lah. So you boleh ikut lah nanti. Alright, so untuk yang report jualan dah boleh buat lah yang senang-senang lah dulu. Macam carta organisasi. Okay, kamu punya ahli bilangan ahli kamu yang ada 10 orang boleh letak lah. Okay, pengalaman apa yang perlu dan sebagainya lah. Alright, tu saya akan bagi minggu depan. So okay, jangan lupa letak kat dalam My Guru dan pada masa yang sama letakkan dekat PDF dekat mana? Dekat WhatsApp. Yes, ya, Syukri. Okay, Syukri ada apa Syukri? Tak ada. Okay, letak juga dekat WhatsApp ketua kumpulan je letak. Okay, saya dah forward dah, you letak di bawah dia. You copy, lepas tu you letak insertkan PDF file dekat situ. Alright, so itu saja untuk hari ni. Terima kasih sekali lagi. Jumpa minggu depan hari Rabu malam. Pukul 8.30 saya minta maaf terpaksa buat kelas malam sebab hari Jumaat tu memang saya ada penuh program daripada pagi sampai petang. Alright. So terpaksalah bagi laluan untuk program saya tu. Okay, baik. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Jangan lupa hantar Terima saya kasih, Puan. dekat My Guru wakil. Thank you, Doktor. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Sama-sama.